Terima kasih kepada anda yang masih setia mendengar kami di dalam podcast dan selamat datang juga kepada anda yang baru mendengar kami. So, kepada anda juga yang masih belum follow IG dan juga Twitter kami, sila follow. Kalau boleh follow, follow. Link ada kami sediakan di description. So, hari ini aku tak berkeseorangan. Aku bersama dengan seorang yang aku katakan sahabat dalam podcast. So nama dia Joya. Sihat Joya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hai semua. Hai semua. So Joya, terima kasih kerana sudi dengan aku dalam podcast kali ini. Sebab podcast kali ini special sikit sebab ini adalah edisi yang baru, iaitu yang diberi nama edisi Sendu. So ada edisi lain ke? Ada. Ini adalah salah satu edisi yang baru dan juga akan ada edisi-edisi yang lain. Okey, baik. Okey, dan tanpa membuang masa lagi, Kita teruskan lah kita ni. episod sendu kita yang pertama ni. Dan highlight untuk episod kali ini adalah memori. Sebelum aku bawakan podcast ni ke lebih jauh, aku nak tanya kau, Joya, apa yang memori kau simpan? Yang kau, yang tak kisahlah yang sedih ke, yang sedih ke, yang happy ke, tak kisah dalam relationship ke, dalam situasi ke, apa yang kau simpan yang boleh kau kongsikan? Banyak je memori yang kita boleh ingat kan. Banyak. Betul? Memori banyak, betul? Tapi one of the memory yang aku tak boleh lupa is about persahabatan. Masa sekolah rendah lah dulu, aku ada satu best friend ni, which is aku pergi mana-mana pun aku dengan dia. And then sukalah, siapa tak suka. Since aku adalah seorang je anak perempuan kan. So aku tak ada adik perempuan ataupun kakak kan. So aku sangat-sangat suka ada best friend macam dia, which is dia boleh ikut aku pergi mana-mana je. Dia layan, aku suka ada kawan yang adventure, faham tak? Adventure means like macam apa aku buat, dia join. Like macam jom kita buat ni. Kira dia sekepala lah dengan kau. Itulah ciri-ciri member yang perlu ada dalam hidup kita. Sekepala. Betul. Sebab susah tau nak cari kawan perempuan yang macam tu. Sebab kebanyakan kawan perempuan ni terikat dengan family, betul tak? Faham. Dia like macam tak boleh lah macam ni. Bapak aku tak kasih, mak aku tak kasih, mak ayah aku tak kasih. Tapi still buat. Time tu umur berapa? Budak-budak lagi. Tapi alah, setakat buat kerja bodoh sikit-sikit je bodoh lah. Lepas tu? Alah, just macam jalan-jalan, bawa motor sampai Cemas. Sama macam masa jauh lah. Kiranya bawa daripada motor. Kampung. Time tu baru umur berapa dah bawa motor Yelah. Patutlah mak apa tak bagi. Tapi kira nice lah memori tu. Kan? Kadang-kadang apa yang kita simpan, ada yang paling utama selain family ialah kawan. Ya, betul. Kan? Itu yang paling kita hargai lah, selain family, iaitu kawan. Jadi kepada anda yang mungkin ada kawan-kawan yang dulunya rapat, sekarangnya tidak, yang mungkin dulunya ada benda-benda yang korang buat yang nakal-nakal ke kan, mungkin boleh kongsi dengan kita orang. So kalau kau tanya aku lah kan, apa benda yang aku simpan, antara kenangan yang aku simpan yang mungkin aku boleh ceritakan, ada dua. Satu, kenangan ataupun memori yang sedih. Yang kedua adalah memori yang biasalah cringe kan. Cringe lah, yang poyo lah kenangan tu. So kalau yang part pasal apa tu? Memori tentang apa? Kau nak dengar mana dulu sedih? Nak yang cringe tu. Yang sedih dulu lah, sebab dah ada tertutup kan. Sebab aku tak boleh berubah. Okay. Lain. Okay, sedih. So yang sedih lah kita cerita. Sedih lah. Kita tak adik sedih. So yang sedih ni sebab waktu tu pagi aku nak pergi sekolah, aku bawa motor kan. So aku nak pergi stesen minyak. Dah sampai stesen minyak tu aku kena pam 3. Pam 3 sebelah, pam 2 kan. Lepas tu bila aku turun motor, aku nampak ada atuk dengan nenek, dengan dia bawa tak silap aku cucu ke apa kan. Lepas tu mula-mula tu aku rasa macam biarlah kan, atuk dengan nenek tu biasa, normal kan. Lepas tu aku pergi kaunter, kebetulan kaunter tu ada awet pula kan. Aku tu bukan highlight dia. Bukan highlight, tu bukan sedih lagi. So bila aku dah sampai kat kaunter tu, aku bayar RM5 duit RM5 lah kan. Beli minyak hijau, tu kaya kan, motor baru. So aku dah
Dah bayar, masa aku nak patah balik ke motor tu, aku nampak ada still lagi ada atuk dengan nenek tu. Ada still ada atuk dengan nenek tu, aku macam kesian lah kan. Macam ada, dia tiba-tiba ada rasa sebab tau. Faham tak? Bila kau nampak ada satu pasangan orang tua dengan cucu kau. Anggaran umur tu berapa? Dalam 70, 60 lebih tu. Tua. Bila tapi tahu lah, bila time tu pagi tu aku rasa macam lembut je hati aku, tak rawat, tapi aku rasa macam alamak tak sedap lah. Lepas tu aku pergilah kat motor. Lepas tu dengan tak semena-menanya aku pun tak tahu kenapa aku macam apa, aku naik motor terus gerak. Faham tak? Aku naik motor aku terus gerak. Lepas tu dah dekat tengah-tengah jalan tu aku pandang lah meter, rupanya aku lupa isi minyak. Aku lupa nak isi minyak time tu. Aku tak tahu kenapa masa tu. Tahu masa tu kenapa? Kau faham? Kau bukan lupa isi minyak, kau lupa bawa otak. Ai. Tiba masuk. Itulah cerita dia. Dah tak motor tu aku lupa nak isi minyak. Aku patah lah balik. Itu silapnya. Aku start dari situ silapnya. Aku patah balik, aku cakap angkat tu, "Kak, saya lupa nak isi minyak kat tadi." Saya tahu. Awak tu gerak je tadi, dia kata. Aduh, malu. Jangan kau. Itu kenangan waktu aku sini. Itulah kenangan aku yang macam gila-gila lah. Kenapa aku buat macam tu? Kau tiba-tiba aku confuse ini memori apa ni? Memori lah. Sedih. Itu kenangan aku dengan motor aku masa tu. Sedih. Sedih aku. Aku tahu. Muak aku ni. Aku harap benda tu tak ulang lagi lah. Benda tu tak ulang lagi lah. Itu je cakap. Apa ni? Tak sendu langsung. Tak sendu langsung, Kena masuk edisi sendu tapi kau tak sendu. Aku terbawa-bawa. Aku terbawa-bawa. Benda ni aku nak luahkan lama tau. Benda ni aku pendam lah. Benda ni aku pendam. Aku ingat pasal apa tu cinta ke Tak apa. ada lah, tak ada. Yang putus cinta ada kaitan dengan yang kedua cerita tu. Nak dengar tak? Nak dengar. Nak dengar? Boleh Yang ni sedih betul ke? Ini sedih betul. Ni sedih dia betul. Dia tak adalah sedih. Dia biasalah, kita kan remaja mesti ada crush. Kan? Kau pernah ada crush tak? Of course ada. Of course ada kan. Tak normal lah kalau tak ada. So Kita berdua kan. kita berdua je. Aduh. So bila gelap lah Maman. Macam tu seronok. So masa tu biasalah semua mendengar kan. Aku dekat Abu bawa habis kelas kelas tambahan. Masa tu aku nampak kelas aku keluar dengan kelas dia. Tak kelas dia. Aku nampak dia keluar balik lah. Lepas tu aku tak fikir apa. Macam crush kan. Okey lah. Lepas tu aku dalam 10 minit 15 minit itu aku macam terfikir nak tanya kawan dia yang budak crush aku tu balik jalan kaki ke gimana kan. Cakap dia balik jalan kaki lah. Dia balik jalan kaki. Betul lah cakap. Kenapa jalan kaki kan? Aku cakap ini cerita ke? Lepas tu aku cakap kenapa jalan kaki kan? Lepas tu tak semena-menanya juga aku pergi ikut dia. Kau ikut dia. Aku berlari daripada sekolah tu pergi jumpa dia. Buat apa tu? Aku teman dia balik. Okey. Itu memori yang kali pertama aku jalan berdua-duaan. Sambil menemani, Berkaca mata kau kenapa? sambil menemani apa tu, crush lah. Tapi itulah orang kata kadang-kadang walau sedaya upaya pun effort kita, kalau dia bukan milik kita, dia still bukan milik kita. Betul Kan? tu. Itu tapi tak apalah, dia still tinggal kenangan. Kenangan tu masih aku simpan walaupun aku dah sedaya upaya teman dia balik. Kena reject ke? Reject dia. Mesti sakit kan? Aku nak dengar memori yang tu. Itulah tu kena reject tu. Yelah kena reject macam mana? Kena Macam reject mana macam tu. kau? Lepas aku dah tunjuk effort sebegitu rupa kan, bayangkan berapa peluang aku berlari. Alah setakat teman balik je. Teman balik tu leceh. Berbaris. Nampak? Macam mana? Yelah. Macam mana perempuan nak rasa macam kau boleh pergi jauh dengan dia. Tapi kau tak faham. Itu pun mengungkit. Aduh. Inilah perempuan, kau tak faham lah. Kau tak faham sebenarnya. Macam mana effort seorang lelaki itu walaupun sekecil-kecil, walaupun sebesar-besar pun mesti nampak remeh pada mata perempuan. Kenapa? Habis kalau kau mengungkit macam tu, Tak ada, leceh. aku tak mungkin lah. Itu terkeluar daripada mulut aku tanpa kesedaran. Nampak dah, Ben. Kau ni jenis lelaki macam mana? Jangan tapi tunjuk cerita dia sangat. macam ni.
Benarkan balik. Kita ada season 2. Okey. Okay. Tapi lepas tu dah hari-hari esoknya aku ingatkan dia dengan aku jangan macam ada chance ni. Kan sebab mungkin dengan effort yang sedemikian rupa mungkin aku ada peluang. Tapi rupanya kalau apa tu orang kata bukan jodoh tu still bukan jodoh lah. Aku dengan dia still clash. Umur kau berapa masa tu? Nak reveal. Aku takut dia dengar tu macam. Umur kau berapa masa tu? Umur aku tak ingat 15 tahun lah. 15 tahun. Bayangkan nak kau bayangkan. Form 3 lah. So korang janganlah macam dengar bila mana korang dengar podcast ni jangan macam penis dia orang ni bual. And mungkin sebab apa yang aku faham, apa yang aku expect daripada edisi podcast ni, ini boleh jadi satu tempat untuk aku luahkan segala apa yang aku pendam, sebab aku bukan jenis yang pendam. Tapi ya mungkin dengan adanya podcast ni, dengan adanya korang yang mendengar, dengan adanya Joya yang menemani aku, terima kasih Joya pula Daya tadi, Joya ke tadi? Okey, tak apa. Joya. Aku boleh lepaskan dengan segala apa yang aku pendam dalam edisi season 2 ni. So tu je lah. Yang kenangan yang tadi Joya ada ceritakan dia dengan sahabat dia, yang mana pada aku kisah tu dengan sahabat memang benda satu perkara yang orang kata tu akan tersimpan selama-lamanya. Kan walaupun kau dah bermusuh, walaupun kau dah tak dengan bermusuh sebenarnya. Cuma biasalah bila dah makin membesar kita jumpa kawan yang baru, kawan lain-lain. Jadi kita agak renggang kat situ. Sebab masa naik sekolah menengah pun dia sekolah lain, aku sekolah lain. Jadi dah tak apa nak berjumpa. Masing-masing pun dah ada haluan sendiri. Ya, betul. Tapi still in contact. Sekarang ada kontak juga Dan dia pun dah kahwin. Ya Allah, alhamdulillah. Joya ada kahwin Joya? Ya ada kahwin. Belum. Settle. Joya pun belum kahwin guys. Hampir. Hampir. Tapi putus tengah jalan. Putus tengah jalan? Ya. Jadi adakah itu satu kenangan yang disimpan ataupun dilupakan? Itu banyak sebenarnya. Banyak. Kenangan tu bagi aku kenangan banyak je disimpan. Tapi simpan tu sebab apa? Bagi aku benda tu adalah satu cakap benda yang mengajar kita. Mengajar kita, betul? Ya. Betul. Aku percaya pada tu juga sebab aku pun percaya yang memori merupakan salah satu tali untuk kita berpaut. Ada orang jadikan harapan untuk dia berpaut, dan ada orang jadikan cita-cita untuk dia berpaut. Jadi terpulang pada masing-masing, dan aku tidak menolak pada mereka yang jadikan kenangan mereka itu sesuatu yang mereka pegang sama ni. Itu je. So untuk seterusnya, itu highlight yang pertama. Memori, apa yang disimpan, apa yang tak boleh lupakan. Dan yang kedua ialah highlight berkenaan dengan memori juga, iaitu memori apa yang kau nak ulang walaupun bukan dengan orang lain, walaupun bukan dengan orang yang sama. Maafkan saya. Memori apa yang aku nak ulang walaupun bukan dengan orang yang sama. Tak kisah dalam satu perhubungan, ataupun tak kisah dalam kekeluargaan, dalam persahabatan, ataupun sekalipun, apa yang kau nak ulang? Maybe memori yang sama. Memori yang sama dengan sahabat sendiri. Okay. Tapi dengan future kita punya soulmate. Sweet ya Allah. Tapi susah lah sekarang. Kenapa susah? Susah. Tapi itu adalah satu pengharapan. Pengharapan. Yang kau mengharapkan yang kenangan tu diulang walaupun dengan kawan yang sama. Ya, betul. Contoh? Dia upgrade lah. Jadi kita cari future partner dengan kriteria yang kita nak. Contohnya like partner but it's like friends. Partner is like best friends. Sebab orang kata kalau nak cari partner kita belum cari yang boleh jadi everything. Tak. Dia boleh jadi father, dia boleh jadi brother, dia boleh jadi friends, boleh jadi what atau nenek. Atau nenek kau tengok. Macam-macam boleh jadi. Boleh jadi. Tapi itulah satu-satu ciri kan apabila kita nak memilih satu-satu partner. Itu adalah satu basic lah. Kalau kau tanya aku nak yang sama. Kan, yang saling melengkapi.
Tapi benda apa yang, kalau kau tanya aku benda apa yang antara memori yang aku nak ulang, aku akan jawab aku nak ulang dengan diri aku yang dulu. Faham tak? Dengan diri kau yang dulu maksudnya? Maksudnya pada aku yang dulu merupakan susuk tubuh yang lain. Aku yang sekarang yang lain. Macam mana tu? Sebab dulu aku adalah seorang yang paling positif, aku boleh kata. Sekarang tak. Kan? Tapi kan mengikut pengalaman orang yang dewasa ni, dia kata dulu kau budak lagi. Macam mana budak lagi? Tapi sekarang umur dah masuk 20-an, kau dah rasa stres ni hidup tu. Stres dengan hidup. Sebab tu aku cakap aku nak yang aku yang dulu balik. Bila mana kenangan yang dulu balik, aku akan bila mana aku hadapi satu-satu masalah, aku akan jadi orang paling positif. Bila aku dah meningkat dewasa, apa yang aku sedar sekarang, bila aku menghadapi sesuatu tu, aku macam tak tahu nak buat apa. Bagi aku, it's about yourself. It's about myself, right? Yes. It's macam cara kau handle problem macam mana. Diorang cakap masalah tu bukan jadi masalah kalau kau tak fikir benda tu masalah. Fuh. Baik tak? Aku tak study tapi aku selalu tengok quotes kan. I will take that as a positive for me. Oh gila. Apa tadi? Masalah tu takkan jadi masalah kalau kita tak fikir benda tu masalah. Jadi jangan fikirkan itu masalah. Jadi fikirkan itu adalah satu benda yang kau harus belajar. Mindset. Walaupun pun dia faham. Kalau kau menghadapi ujian apa-apa kau anggap je macam okey, ujian ni adalah untuk aku jadi lebih kuat pada masa akan datang. Masa akan datang aku akan jumpa ujian yang lagi berat. Itu yang aku perlulah buat. Yes. Yang aku perlu set mindset aku. Yes. Untuk kehadapan yang akan cabarannya lebih besar daripada sekarang. Ya, betul. InsyaAllah, walaupun terima kasih Joy atas nasihat tu. Memang aku macam gila-gila. Memang gila-gila. Sebab yelah, aku selalu throwback kan. Aku yang dulu, aku selalu bandingkan aku yang dulu, aku yang sekarang, macam mana aku hadapi sesuatu tu. Sebab yelah dulu, bila mana nak tahu tak apa orang kata tu, bila mana yang kau tahu kau ni kuat? Nak tahu tak bila kau boleh jadi bila kau dengan masalah daripada orang sekeliling, dan kau boleh jadi orang yang paling positif waktu ketika tu, walaupun ketika tu kau menghadapi masalah yang sama dengan apa yang orang tu luahkan. Faham maksud tu? Kau sedang menghadapi masalah A. Kebetulan B datang, dia cerita masalah A kat kau. Masalah tu kau pernah hadapi. Yes. Faham. Aku menghadapi banyak benda macam tu. Contoh macam abang kerja lah kan. Kerja. Ada seorang ni budak satu kerja dengan aku lah. Dia kena marah dengan manager. Sedangkan aku dulu pun kena marah juga dengan manager. Marah lagi teruk. Kena tengking lagi. So bila dia sendiri mental koyak, kena marah dengan manager sampai nangis-nangis. Cuba bayangkan aku yang kena tengking. Yang lagi dalam meeting je. Dalam meeting lagi depan orang ramai. Dalam staff semua ada. Dengan bos ada. Itu apa perasaan aku? Aku just boleh positifkan dia lah, aku cakap. Kadang-kadang bila aku face benda ni, aku kena marah, orang buat aku teruk kan. Satu je aku fikir, ada orang kena teruk lari, ada orang kena benda ni lagi teruk daripada aku. Faham. Aku anggap macam tu lah. So aku rasa macam aku tak perlu down sebab ada orang lagi teruk. Ada orang lagi teruk. Maknanya aku ni tak cukup kuat untuk aku ni tak cukup kuat lagi macam orang lain yang dah hadapi benda ni. Yang dah hadapi benda yang lagi teruk daripada kau sekarang. Ya, betul. Jadi aku kena hadap benda ni untuk ke next level. Tapi nice lah kau dapat. Ya, walaupun itu satu pengalaman yang kita boleh share pada orang yang sedang menghadapi benda yang kita pernah lalui. Kan? Betul. Dia punya puas hati bila kita bagi nasihat kat dia, bila kita macam kau relax lah kan. Tapi ya kita dapat bantu dia. Faham tak? Dia punya satisfied bila kita dapat bantu dia.
sometimes dia ada lain cara tau untuk handle orang macam ni. Ada orang boleh terima kalau kita cerita balik, tapi kadang-kadang bila orang cerita dengan aku, dengar-dengar aku macam tu, aku cakap je dengan dia, dulu saya kena teruk lagi teruk pada awak. Macam tu lah. So dia akan rasa macam ya ke, mana saya tak cukup kuat lah macam tu. Padahal umur dia lagi tua lah daripada aku. And then dia cakap, saya lagi tua daripada awak, tapi saya punya saya ni tak matang. Macam tu. Oh, dia kata macam tu? Saya ni lagi tua daripada awak, tapi saya tak matang. Lepas tu it's proof lah yang sebenarnya pengalaman ni mendewasakan kita. Betul tak? Betul. Aku Dia setuju. bukan sebab Umur. Umur bukan apa-apa, tapi pengalaman. Pengalaman. Bukan setakat pengalaman, tapi cara kau belajar daripada pengalaman. Kalau kau ada pengalaman tapi kau tak pernah belajar, engkau stay kat situ. Dan pengalaman tu akan jadi sia-sia. Ya, betul. Sebab ada orang akan jumpa pengalaman yang sama. Asal asyik jumpa dengan orang yang sia-siakan aku. Asal asyik jumpa orang yang sia-siakan aku. Kenapa kau jumpa orang yang sia-siakan kau? Sebab kau bagi peluang. Kau dah tahu orang tu akan sia-siakan kau, tapi kau bagi peluang lagi. Bila kau belajar daripada tu, kau takkan bagi peluang dekat orang yang akan sia-siakan kau. Faham? Kau akan buka peluang pada orang yang terhad. Macam tu. Orang yang betul-betul nakkan kau, okey, baru kau. So dia akan kecilkan skill dia, cara betul. dia untuk dia move on, untuk Betul. dia lebih berhati-hati. Kan? Betul. Sebab macam kita selalu dengar kan, bila kita makin besar, skill kita makin kecil. Betul? Sebab kita banyak belajar. Banyak belajar. Kita jadi tak salah untuk kita memilih Betul. siapa kawan kita. Tiba-tiba aku jadi wise. Oh gila lah. Sejak ni aku jadi wise sangat ni. Aku pun macam terkaku tadi. Terdiam. Habis kod aku yang aku hafal tadi hilang. Hilang skrip kau. Hilang sikit aku. Aku pula Tapi itulah dia. Itulah dia antara salah satu cerita, aku boleh katakan salah satu luahan juga dan juga nasihat dalam podcast edisi Sendu ni, yang mana mungkin kita sama-sama bersifat terbuka. Anda bersifat terbuka untuk mendengar cerita kami. Kami juga akan bersifat terbuka kalau anda ada komen dekat bawah. So, dia ada apa-apa lagi nak katakan? Tak ada. Aku rasa cukup banyak dah. Cukup banyak. Aku cakap. So kalau banyak lah. Ambil lah yang jernih, buanglah yang keruh. Terbalik ke? Ambil yang Buang yang keruh, ambil yang jernih. Yang jernih. Ya, baru betul. So, kalau korang suka dengan edisi ni, korang boleh komen ataupun tekan like di bawah. Dan untuk edisi ni ada special sikit sebab aku akan bacakan satu puisi. Tak ada puisi, dia more to quotes kali ni, iaitu yang aku jumpa dekat FYP TikTok aku. So yang berbunyi, maybe the word forever are meant to be memories, not people. So sampai itu saja sekalian semua. Terima kasih kerana mendengar.